sikit saja. Batang Sabun. Pengurusi, terima kasih. Saya bangun kerana rakan saya daripada Maran tadi. Tak apalah istilah penipu apa semua tu, kita tak ambil pot lah benda tu. Dah berbakul 12 tahun dah kita kena makinya. Jadi isu yang dibangkit oleh Perkhidmatan PAUH tadi, Tuan Menteri, ialah pembinaan sebuah jambatan yang tidak dibuat melalui tender, menelan belanja lebih 200 juta dapat pada bekas Setiausaha Agung UMNO. Itu isu dia, bukan soal hina orang kampung, bukan soal keperluan jambatan tu untuk orang kampung, faedah lulus cemerlang, itu alhamdulillah. Tapi apakah bermakna kita boleh tutup mata terhadap habuan yang macam ni begitu besar? Itu isunya. Tak payahlah nak spin seleweng sana sini, itu tak payah. Yang ahli parlimen sebut faktanya, fokus pada fakta. Bukan soal nak khianat orang kampung, nak naya orang kampung, nak balik cerita ke orang kampung. Balik cerita orang kampung boleh. Cerita kata projek ni dapat pada bekas Setiausaha Agung UMNO tanpa tender terbuka, harga 200 juta. Ini duit rakyat, ini isu pokok. Tunjuklah sikit kematangan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Macang, Yang Berhormat Macang. Saya tidak ingin respon kepada itu. Okey. Pasal Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Isu yang dibangkitkan tadi adalah cukup menarik berkenaan dengan bagaimana kebiasaannya kita melihat bahawa ada penolakan apabila ada satu jalan raya, ada masalah dengan jalan atau jalan raya tersebut, maka kita lihat bahawa terdapat penolakan daripada Jabatan Kerja Raya, menteri dan sebagainya kepada local authorities, kepada pihak-pihak perlainan dan sebagainya. Isu yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan rakyat. Yang Berhormat Timbalan Menteri kena faham, apabila rakyat derita, bila ada masalah, sama ada ia berkenaan dengan jalan raya ataupun banjir dan sebagainya, isu yang berbangkit adalah apakah yang rakyat harus buat. Adakah satu sistem ada atau sedia ada di mana seorang rakyat itu boleh membuat aduan dan terus aduan itu akan diambil tindakan tanpa kita melihat semua pihak berkuasa tolak di antara satu sama lain? Dan saya beri sebagai contoh, hanya 2 hari yang lalu di Puchong, di kawasan Kampung Bunga Melur. Ini isu yang telah pun saya bangkit, di mana oleh kerana terdapat satu pembangunan di situ, JKR ataupun JKR seharusnya membina satu parit yang besar untuk memastikan bahawa tidak ada banjir. Tetapi JKR kata tidak ada wang, tidak ada peruntukan. Majlis pula kata ini bukan tugas kita, ini adalah tugas JKR. So apabila rakyat itu membuat aduan, kelihatan seolah-olah aduan mereka ditolak di antara satu sama lain. Tapi setiap kali berlakunya banjir, yang merana, yang menderita adalah rakyat. Rumah mereka dipenuhi air, barang mereka rosak, mereka buat aduan, wakil-wakil kerajaan datang, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, mereka datang ke situ menunjukkan simpati, dan lepas tu biarkan saja. Nah, soalan yang saya nak tanya adalah, kenapa tidak ada satu sistem di mana persoalan sama ada ianya dalam bidang kuasa persekutuan atau negeri atau mana-mana pihak, itu seharusnya ditanggung ataupun dijawab oleh pihak kerajaan, bukan dikembalikan kepada rakyat. Ya, tidakkah ada satu sistem di mana kalau satu aduan dibuat, terpulanglah. Tidak seharusnya kita balikkan perkara ini kepada rakyat. Tanya mereka pergi cari pihak yang berkuasa, pihak yang berpatutan, pihak yang bertanggungjawab. Tidakkah kita ada satu sistem di mana kalau ada aduan, kita ambil tindakan? Kalau bukan dalam bidang kuasa persekutuan, kalau dalam bidang kuasa negeri misalnya, ambil tindakan bersamalah. Yang penting adalah untuk kami mengatasi masalah ni. Yang Berhormat Timbalan Menteri, ini menjadi satu perkara yang cukup menekankan khususnya di kawasan Puchong. Saya nak minta, adakah kami sedia untuk mewujudkan satu sistem di mana budaya tolak menolak ini habis, dan isu-isu dan aduan yang dibangkitkan itu diambil tindakan segera. Terima kasih. Pengurusi, saya ucapkan banyak terima kasih dulu kepada Yang Berhormat Puchong. Kita tidak menolak, kita tidak pasabak yang tu dari satu agensi kepada agensi lain. Kita cakap sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh
kementerian kita laksanakannya. Dan juga kita tahu kalau dari segi penyelenggaraan jalan juga, kalau ianya di jalan negeri, persekutuan telah pun bagi tiap kilometer setahun 22,500 untuk kita menyelenggaraan jalan-jalan negeri. Ini telah pun dibagi, kita kerjasama, tidak ada masalah. Cuma line of communication mungkin tidak betul, saya tak faham. Saya faham juga kerana kita saluran yang dibagi mungkin tidak tepat. Kalau yang berhormat sendiri pun perlu faham juga kalau ini ada tanggungjawab siapa-siapa, supaya kita ajukan kepada agensi yang berkenaan. Kalau nak adakan satu agensi pusat, ianya pun very cumbersome juga saya tengok. Okey, terima kasih. Ada banjir pokok sana. Bukan potong-potong gaji, kau potong RM1 ya. Terima kasih Datuk Burusi. Terima kasih. Pasal banjir yang diakibatkan oleh projek-projek jalan, khususnya saya nak sebut sini ialah yang diakibatkan oleh projek-projek jalan di bawah Jalan Persekutuan, iaitu di bawah Kementerian Kerja Di tempat saya di Kampung Kejai, sempadan antara Parlimen Pokok Sena dan juga Padang Terap, iaitu laluan jalan untuk menghubungkan iaitu Lebuh Raya Durian Buruk. Jadi banjir di situ tahun ini sudah 3 kali. Ini banjir disebabkan masalah projek, disebabkan projek. Banjir besar baru ni tidak berlaku. Jadi sudah 3 kali maka mengalami kerugian. Dan bila saya turun, saya berbincang dengan jurutera JKR dan juga syarikat construction yang membina tersebut. Memang pada asalnya mereka pun tidak melihat bahawa projek itu yang menjadi punca, iaitu mereka terpaksa membuat jalan sementara untuk dibuat jambatan. Jadi disediakan culvert tu yang tidak mencukupi untuk laluan air. Sedangkan sebelum itu puluhan tahun, hampir dah lebih daripada 50 tahun mereka duduk di situ, tidak pun ada banjir. Tetapi selepas ditambah lagi culvert, selepas itu bila berlaku bantahan, dan saya sendiri telefon kepada menteri. Bila saya turun ke situ, saya telefon kepada menteri dan menteri mengambil tindakan. Akhirnya ditambah culvert dan diubah swell, akhirnya selamat. Dan banjir besar baru ni di kampung itu tidak terlibat. Tapi isu dia yang saya nak tanya di sini ialah, apakah tidak boleh kerajaan menetapkan bahawa di mana-mana kerosakan banjir ke apakah yang diakibat oleh projek-projek ini, ganti rugi mesti diberikan kepada penduduk-penduduk. Ini sangat penting sebab mereka mengalami kerugian, mereka orang kampung, orang susah, orang miskin. Jadi ganti rugi mesti dibayar kepada mereka kerana sudah dipastikan bahawa banjir itu disebabkan oleh projek tersebut. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat pasal jalan-jalan yang sedang dibina atau telah pun dibina lama, akibatnya kerana tidak ada ruang untuk saluran air, dia jadi banjir sebelah sebenarnya. Dan kita akan melihat semua. Saya minta Yang Berhormat Pokok Sana juga minta kalau projek you okey kan, tadi you kata okey sudah ya, banyak terima kasih lah. Sekarang okey, tapi masalahnya sekarang ni saya katakan tadi bahawa oleh kerana projek itu projek kerajaan, makna ganti rugi mesti dibayar kepada penduduk-penduduk sebab mereka tak ada pendapatan lain. Mereka mengalami kehilangan harta benda, kerosakan dan sebagainya. Jadi isunya ialah, bagi saya ialah ganti rugi. Kalau kita tak turun untuk pertegaskan benda tu, saya bimbang bahawa mungkin pihak JKR dan juga kontraktor tidak akan membuat penambahan culvert ataupun membuat pengubahsuaian terhadap saliran tersebut. Sebab pembangunan yang dibuat sekarang ni, Datuk Pengurusi, bahawa menyebabkan yang dulu parit dah jadi jalan jadi parit. Okay, parit tertimbun jadi jalan jadi parit. Ayak duduk atas jalan. Ini masalah. Terima kasih. Pasal ganti rugi, saya ingat kita akan tengok bagaimana keadaan. Kalau kita katanya bagi ganti rugi ke semua tempat yang banjir, mungkin bukan sebab
Pembinaan jalan pun kita perlu, mereka boleh tuntut lagi kata itu jalan yang akibatkan banjir. Tapi kita tengok cases di spesifik lah, kita mau tengok dengan teliti dulu. Kerana saya ingat kebanyakan saya tahu Ibu Barat nak berdiri nak tanya, sebab saya kata nak jawab secara bertulis, tetapi saya nak bagi Ibu Barat, saya baru petang ini tahu hal ini envoy Hash. Saya walaupun baca tapi tidak ada confirm pun, saya tak berani cakap. Ini pun bukan dilantik oleh Kementerian Kerja Raya lah. Saya tidak tahu pasal envoy khas ini ya. Saya tidak dapat bagi jawapan lengkap. Okey.